Khamis akan bermula pergerakan jemaah haji Malaysia ke Arafah untuk menyempurnakan ibadah wukuf yang jatuh pada hari Jumaat 8 Zulhijjah. Wukuf merupakan kemuncak dalam mengerjakan haji dan ketika itu seramai sejuta umat Islam akan berada di situ untuk berdoa, mendapatkan pengampunan dan keredaan. Bagi mendapatkan perkembangan di Tanah Suci bernama TV, secara langsung akan bersama-sama dengan wartawan Zalina Maizan Ngah. Silakan Zalina dengan laporan anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Fazli. Kalau dapat dilihat di sekeliling saya ini ada melintas jemaah haji Malaysia sebenarnya. Kebanyakannya sudah pun berada di sini hampir sebulan dan esok adalah kemuncak yang sememangnya kami semua tunggu, termasuk saya sebagai seorang petugas media. Esok akan bermula pergerakan untuk menuju ke Arafah. Dan di sana nanti akan ada beberapa aktiviti sebelum kita mula bergerak ke Muzdalifah dan juga Mina. Jadi besok bermula 8 pagi insya-Allah akan ada beberapa pergerakan bas untuk jemaah-jemaah dan petugas awal yang pergi di sana. Dan saya rasa untuk rukun Islam ke-5 ini esok adalah waktu yang paling ditunggu-tunggulah Fazli. Dan Alhamdulillah kalau ikutkan laporan sebelum ini jemaah haji Malaysia berada dalam tahap kesihatan yang sangat baik. Cuma kita ada kira-kira 13 orang sahaja yang sedang dirawat di Hospital Shishah iaitu pusat perubatan Shishah yang merupakan pusat perubatan yang disediakan oleh tabung haji. Dan ada juga 3 orang di Hospital Arab Saudi. Tetapi insya-Allah 16 mereka yang sedang diduga dengan kesihatan ini akan tetap dibawa ke Arafah untuk sama-sama berwukuf dengan jemaah haji yang lain. Itu antara usaha yang tabung haji buatlah untuk pastikan semua orang dapat berwukuf pada hari Jumaat, iaitu kita panggil sebagai Haji Akbar, yang memang saya rasa jarang-jarang berlaku dan insya-Allah berlipat kali ganda pahalanya. Okey, bagaimana dengan penempatan jemaah-jemaah haji sebaik tiba di Arafah dan Mina nanti, Zalina? Baik, Fazli, kalau ikutkan ada beberapa peringkat lah. Tidak semua akan berada dalam kemah yang sama macam sebelum ni. Mungkin mereka ada dalam bilik yang sama. Belum tentu nanti ada di Arafah dan di Mina mereka ada bilik yang sama. Tabung haji mengatur tu sebab ada perkara-perkara tertentu. Tetapi insya-Allah besok akan ada pergerakan bas. Daripada dalam bas tu nanti mereka akan dimaklumkan di mana-di mana. Di Mina nanti akan ada 600 buah kemah untuk jemaah haji Malaysia. Dan di Arafah pun ada beratus juga, kalau tak silap saya dalam 200 kalau kita pergi pada peringkat awal hari itu. Jadi dalam jumlah yang banyak ni mereka akan ada diatur lah. Bagaimana kaedahnya, saya rasa tabung haji dah buat perancangan yang cukup rapi. Ada tahap-tahap tertentu tapi cabaran dia ialah apabila tiba di Mina pada ketika hendak melontar, sebab daripada situ pergi dan balik hampir 10 km jemaah haji Malaysia ni terpaksa melaluilah berjalan daripada Mina untuk melontar dan pulang semula 10 km. Tapi saya yakin insya-Allah dengan tahap kesihatan jemaah haji yang ada sekarang ni, insya-Allah kita mampu laluinya insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mungkin Zalina boleh kongsikan kepada kami yang berada di Malaysia ini pengalaman sepanjang berada di Tanah Suci Mekah dan bagaimana penerimaan orang luar terhadap rakyat di negara ini? Kalau saya boleh kongsi, Fazli, sebenarnya banyak sangat nak kongsi. Tapi sebut sahaja Malaysia, orang Arab memang sangat suka. Malah kalau mana-mana sekalipun kita pergi ke kedai yang dijaga oleh orang-orang lain pun, Yaman ataupun Senegal, semuanya sangat suka dengan Malaysia. Sebut sahaja Malaysia, perkataan yang keluar ialah Malaysia bagus. Malaysia bagus. Ada kala kita akan diberi makanan percuma hanya kerana kita membawa identiti Malaysia. Apatah lagi orang seperti saya kalau memakai baju sebagai petugas, mereka sangat suka. Satu, sebab Malaysia memang sudah mempamerkan disiplin yang sangat bagus daripada dulu lagi. Dan kalau saya boleh kongsikan juga pada simposium baru-baru ni, simposium Perdana Haji, nama Malaysia diulang-ulang oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahawa negara lain perlu contohi negara Malaysia. Sangat membanggakan, Fazli. Kalaulah saya rasa semua orang kata orang Malaysia tahu bagaimana mereka mengagumi kita, kita akan rasa bertuahnya menjadi rakyat Malaysia.
Ya, Malaysia bagus ya. Okey, jadi kita yang berada dekat sini mungkin ingin mengetahui jugalah keadaan cuaca di sana bagaimana. Sebab apa? Sebab keadaan cuaca juga mungkin mempengaruhi pergerakan jemaah-jemaah haji yang berada di sana nanti. Zalina. Ya, Fazli, saya rasa sekarang ni pun jemaah haji kita sedang berdepan dengan cuaca saya rasa lebih daripada 46 darjah Celsius. Dikatakan apabila di Arafah nanti hampir mencecah 50 darjah Celsius. Dan disebabkan itulah kita telah dinasihatkan supaya kurangkan pergerakan pada ketika waktu-waktu yang panas ni lah dan gunakan payung ataupun kita hanya banyakkan aktiviti tu di dalam kemah masing-masing. Kalau sekarang ni sebab besok dah nak bergerak, memang tabung haji menggalakkan supaya jemaah berada di dalam bangunan untuk jaga stamina kita sebab hari yang penting ialah hari kemuncak bermula besok untuk operasi masyair. Masyair itu maksudnya kita akan berada di Arafah, berada di Muzdalifah, kita akan berada di Mina. Itu adalah cabaran utama untuk musim haji, Fazli. Okey, jadi kami yang berada dekat sini mendoakan agar Zalina dan juga semua jemaah Malaysia yang berada di Tan Sri Bekah semoga dipermudahkanlah segala urusan mengerjakan haji, ibadah haji untuk tahun ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Fazli.